Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam dulu. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, hari ini untuk subjek tauhid, sila buka muka surat 33. Ni, muka surat 33. Tengok buku ustaz ni. Muka surat 33. Kita akan belajar tentang sifat mustahil yang kedua. Sifat mustahil yang kedua. Sifat mustahil ada berapa? Sifat mustahil ada 4. Kan ustaz dah ajar sifat mustahil ada 4. Kenapa sifat mustahil ada 4? Kerana sifat wajib bagi para rasul ada 4. Kalaulah sifat wajib bagi para rasul ada 4, maknanya sifat mustahil bagi para rasul pun mesti ada 4. Baik. Sekarang, pada minggu sebelum ini kita sudah belajar sifat mustahil yang pertama, iaitu al-kadhib. Tengok ustaz lukis ni, al-kadhib. Al-kadhib adalah sifat mustahil yang pertama, iaitu dusta. Kita sudah belajar pada minggu lepas. Pada minggu ini kita akan belajar tentang sifat mustahil yang kedua, iaitu khianat. Khianat ataupun khianatu. Al-khianatu artinya khianat. Tengok ustaz conteng ni. Ni, al-khianatu artinya khianat. Baik, sebelum tu kita nyanyi dulu lagu sifat wajib bagi para nabi ataupun para rasul, supaya kita boleh ingat sampailah kita besar nanti. Baik. Siddiq, amanah, tabligh dan fatanah, sifat yang wajib pada Rasulullah. Jujur, amanah, menyampaikan bijaksana, sifat yang wajib pada Rasulullah. Baik, itu adalah sifat wajib. Ada 4. Jadi sifat mustahil pun ada 4. Baik, al-khianah. Al-khianatu. Al-khianatu adalah lawan bagi sifat apa? Kita nyanyi tadi. Siddiq, amanah. Jadi maknanya al-khianatu adalah lawan bagi sifat amanah. Amanah sifat wajib, khianah sifat mustahil. Baik. Jadi untuk hari ini kita akan baca apakah yang dimaksudkan dengan khianat. Apa yang buku ini cuba nak sampaikan kepada kita. Baik, yang pertama, al-khianatu ialah sifat orang munafik. Rupa-rupanya khianat ialah sifat orang munafik. Pada minggu lepas kita sudah belajar bahawa, tengok pen ustaz ni, dusta ialah sifat orang munafik. Baik. Baik, jadi dusta ialah sifat orang munafik. Al-khianah pun adalah sifat orang munafik. Kenapa? Sebab sifat orang munafik kan ada 3. Kita dah belajar pada tahun masa kamu tahun 3 kita belajar sifat orang munafik. Yang pertama, bila dia bercakap dia suka berbohong. Yang kedua, bila dia berjanji dia mungkiri janji. Yang ketiga, bila dia diberi amanah dia khianat amanah tersebut. Inilah khianat. Maknanya khianat juga adalah salah satu sifat orang munafik. Jadi kalau kita tidak mahu ada sifat orang munafik, maka kita kena pilih sifat amanah lah. Tak boleh kita ada sifat khianat. Kita kena ada sifat amanah.
Boleh. Tidak boleh kita ada sifat khianah, tetapi tidak boleh ataupun berdosa kalau kita ada sifat khianah, dan kita perlu ada sifat amanah. Baik, yang kedua, orang mukmin dilarang bersifat dengan sifat munafik. Kita orang mukmin lah, sebab kita orang beriman. Orang mukmin adalah orang yang beriman. Jadi kita dipanggil sebagai orang mukmin. Siapa-siapa yang mengaku orang mukmin, maka tak boleh dia ada sifat orang munafik. Tak boleh berdosa kalau dia nak ambil sifat khianah. Ustaz, boleh tak Ustaz kalau saya nak jadi pembohong? Boleh tak Ustaz kalau saya nak jadi orang yang khianat? Jawabnya tak boleh, berdosa. Kenapa? Kerana al-kadhib, iaitu sifat pertama, dusta, dan juga sifat khianat pun kedua-duanya adalah sifat orang munafik, iaitu sifat yang terkeji, sifat yang tak elok ada pada diri manusia. Habis tu kalau kita tak boleh ada sifat khianat, kita nak ada sifat apa? Kita kena ada sifat amanah, iaitu lawan bagi khianah. Boleh? Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, para rasul adalah insan yang amanah dan mustahil untuk melakukan khianat. Yang ini yang Ustaz nak tekankan sebenarnya, bahawa para rasul bermula daripada Nabi Adam, Idris, Nuh, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Syith, Nabi Isa, Nabi Muhammad, sampailah Nabi Muhammad SAW, ke semua sekali, semua para nabi, semua para rasul adalah manusia ataupun orang yang amanah. Ingat, yakin sungguh-sungguh, sampai kita besar, sampai kita mati, kita kena yakin bahawa para rasul dan para nabi adalah orang yang amanah dan mustahil untuk melakukan khianat. Mustahil untuk melakukan khianat. Jadi yakin sungguh-sungguh bahawa para rasul mustahil akan khianat. Mustahil, tak boleh diterima akal, tak logik, tak boleh diterima akal bahawa para rasul akan khianat. Tak boleh terima akal, tak boleh kita yakin macam tu. Berdosa siapa kata para rasul itu khianat. Sebab khianat adalah sifat mustahil bagi para rasul. Habis tu kalau para rasul tidak ada sifat khianat, para rasul ada sifat apa? Jawabnya sifat amanah lah. Para rasul ada sifat amanah dan para rasul tidak ada sifat khianat. Okey. Baik. Jadi pada hari ini itu sahaja yang kita belajar. Ringkas sahaja, pendek sahaja, tapi sangat-sangat penting untuk kita yakini sampailah kita mati nanti. Tak boleh dalam hati kita ataupun dalam fikiran kita terfikir, Nabi Muhammad mesti pernah khianat. Nabi Adam mesti pernah khianat. Nabi Musa mesti pernah khianat. Nabi Ibrahim mesti pernah khianat. Berdosa siapa cakap macam tu, dan berdosa siapa yakin macam tu. Kerana bermula daripada Nabi Adam sampailah Nabi Muhammad, ke semua para rasul, ke semua para nabi, semuanya adalah amanah. Jadi kalau kita nak jadi macam Nabi, kalau kita nak ikut Nabi SAW, maka kita kena ikut sifat wajib, iaitu sifat amanah. Sebab sifat amanah adalah sifat para rasul, sedangkan sifat khianat adalah sifat orang munafik. Jadi
pada hari ini kita telah belajar tentang sifat khianat, dan pada minggu depan kita akan terus dengan sifat yang ketiga, iaitu sifat al-kitmanu, ertinya menyembunyikan. Ini minggu depan. Minggu ni, hari ini kita belajar sifat mustahil yang kedua sahaja, iaitu khianat. Jadi tugas kamu seperti biasa di rumah, baca dan fahamkan dan yakin dan hafal. Ingatlah maknanya. Kena ingat sifat wajib para rasul itu apa yang kita nyanyi tadi. Kemudian sifat mustahil bagi para rasul apa. Kena ingat. Baik, jadi Ustaz akhiri dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.